Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh. Siapa tak kenal dengan Akmal Saleh? Dengan kelantangan, keberanian, dan ketaksuban dalam memperjuangkan sesuatu, menyebabkan Akmal Saleh seringkali dianggap sebagai seorang budak nakal. Hari ini Akmal Saleh sekali lagi tampil menyatakan pendirian beliau. Beliau kata tak perlu takut selagi kamu tak sentuh 3 RR, kata Akmal Saleh. Wah. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menasihatkan pengundi di Air Kuning bahwa tidak ada sebab untuk mereka takut kepadanya. Ini katanya melainkan mereka menyentuh isu 3R, yaitu membabitkan hak orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, serta raja-raja Melayu. Ada satu sentimen yang sedang menular dalam PRK Air Kuning, menyatakan bahwa beberapa kempen menggunakan isu ketakutan orang-orang tertentu atau kaum-kaum tertentu terhadap kelantangan Akmal Saleh dalam memperjuangkan hak beliau. Kelantangan Akmal Saleh seringkali ada sedikit unsur yang boleh menyebabkan kaum-kaum lain menjadi takut terhadap Akmal Saleh. Jadi itu sebabnya ada calon yang cuba menggunakan isu itu bagi menarik undi supaya menjauhkan diri daripada Barisan Nasional, kerana adanya Akmal Saleh yang dianggap sebagai budak nakal yang dianggap menakutkan kaum lain. Walau bagaimanapun, kata Akmal Saleh, takut ke dengan Dr. Akmal ni? Tidak perlu takut dengan saya selagi mana kamu tidak menyentuh agama, bangsa dan raja-raja yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Saya pun tidak akan menyentuh kamu, kata Akmal Saleh. Tetapi kamu berani sentuh sahaja walau sedikit, tidak akan kami berganjak seinci sekalipun untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Walaupun saya bukan calon di DUN Air Kuning, tetapi ada juga yang letakkan muka saya di poster bersama dengan calon dan ditulis di situ dalam bahasa Cina yang terjemahannya undi BN sama dengan undi Dr. Akmal. Kenapa letak muka saya dan perlu letak tulisan Cina yang membawa maksud sedemikian? Kata Akmal Saleh di dalam hantaran di Facebook beliau. Saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi ialah apa yang tertera dalam poster tersebut memaparkan salah seorang daripada calon yang bertanding. Akmal Saleh yang juga adun merlimau mengulaskan rentang Parti Sosialis Malaysia PSM pada pilihan raya kecil Air Kuning di Perak. Kain rentang itu memaparkan Akmal sebagai latar belakang calon PSM Bawani KS dengan teks dalam bahasa Cina menyatakan undi untuk BN adalah undi untuk Akmal dan menggesa sokongan kepada parti yang tidak bermain politik perkauman. Walaupun saya bukan calon di DUN Air Kuning, tetapi ada juga letakkan muka saya di poster bersama dengan calon, kata Akmal Saleh. Dan tulis pula di sana terjemahannya undi BN, undi Dr. Akmal. Kenapa perlu letak muka saya dan perlu letak tulisan Cina yang membawa maksud sedemikian? Soalnya PRK Air Kuning pada Sabtu 26 April ini diadakan selepas kematian penyandangnya Isyam Syahrudin 58 tahun yang meninggal dunia akibat serangan jantung. PRK kali ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Ketua Perikatan Nasional TAPA Abdul Muhaimin Malik, Setiausaha Umum TAPA Yusri Bakir dan calon PSM Bawani. Sebelum ini, Ketua Pemuda UMNO itu sering lantang memperjuangkan kepentingan Melayu dan Islam. Antara isu kontroversi yang pernah disuarakan termasuk isu stalking yang tertera kelima Allah, menemplak ahli parlimen DAP Teresa Kok yang membantah cadangan mewajibkan persijilan halal bagi restoran milik bukan Islam, serta roti ham dan keju yang tidak mempunyai sijil halal yang dijual di sebuah kedai serbaneka di kampus Universiti Malaya.
Kepada pengundi air kuning, jangan risau untuk mengundi BN, kata Akmal Saleh, kerana kita telah terbukti tidak retorik bab menjaga agama, bangsa dan tanah air. Siapa sekalipun yang sentuh, tidak kira kawan maupun lawan, kami akan lawan. Kempenlah secara sihat, kata beliau lagi. DUN Air Kuning mempunyai 66.318 pemilih berdaftar. Daripada jumlah itu, 56% adalah Melayu, 22% Cina, 14% India, dan 8% orang asli. Berapa komen daripada netizen berkait isu ini? Greg Kancil kata, tak kemanapun. Kotara Minami kata, tak ada orang takut pun, cuma orang jelek mual dengan perangai ekstrim. Akmal Saleh, kata Kotaro Minami. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini satu pendedahan paling hebat. Perikatan Nasional boleh kehilangan 32 kerusi daripada 74 kerusi parlimen. Wah, ini hebat. Sekiranya benar apa yang dinyatakan oleh penganalisis politik ini, maka ini satu berita yang paling buruk sekali yang bakal dihadapi, perlu ditelan dihadap oleh Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Adakah dengan ini mereka dapat balasan kepada langkah Seraton, langkah tumbang atap, lakat tebuk atap dan pintu belakang yang mereka lakukan selama ini? Adakah dengan ini adalah balasan setimpal yang mereka peroleh? Perikatan Nasional dikatakan boleh kehilangan 32 daripada 74 kerusi parlimen sekiranya ... oleh Muhammad Yusuf Ibrahim, PAS, parti politik lama dan berpengalaman luas. Mereka bijak membaca dan mencatur gerak politik mereka sendiri. Sebab itu, apabila berdepan beberapa isu berbangkit dalam Perikatan Nasional PN, mereka kembali membuka pintu kepada UMNO. Isu-isu berbangkit tersebut bukan sekadar tentang hubungan dengan bersatu, seperti yang saya sentuh dalam catatan lepas, tetapi juga tentang peluang mereka dalam PRU 16 nanti. Jika situasi politik sekarang tiada perubahan dan UMNO BN kekal bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH menuju PRU 16, Perikatan Nasional berpotensi hilang sekurang-kurangnya 32 kerusi parlimen yang mereka sandang sekarang. Berdasarkan undi yang mereka peroleh berbanding campuran undi sedia ada, Pakatan Harapan campur Barisan Nasional. Hilang 32 kerusi daripada keseluruhan 74 kerusi yang dimenangi dalam PRU 15 pada tahun 2022 bukanlah sesuatu yang diingini oleh Perikatan Nasional. Bahkan akan jadi mimpi ngeri jika benar-benar berlaku nanti. Sebab itu saya percaya para strategis PAS tidak akan biarkan perkara ini berlaku. Mereka adalah parti tunggal yang menangi kerusi parlimen paling banyak dalam PRU lepas. Mereka akan cuba pertahan karisma yang ada. Saya kurang sentuh tentang bersatu kerana kekuatan sebenar akar umbi Perikatan Nasional PN adalah PAS. Setiap kali pilihan raya bersatu hanya bergantung kepada kekuatan jentera PAS. Jika PAS memilih untuk tinggalkan kerjasama dengan bersatu dan mereka gagal menumpang mana-mana parti dalam PRU akan datang, bersatu berisiko hilang dalam radar politik tanah air, seperti yang sedang dialami pejuang sekarang. Secara umumnya, 32 kerusi yang saya maksudkan itu paling banyak adalah dari Perak, yaitu negeri tempat sedang berlangsung PRK Air Kuning sekarang. Jika Pakatan Harapan PHBN kekal bekerjasama dan senario politik tidak banyak berubah, PN berisiko hilang 8 kerusi di Perak, yaitu di Gerik, Parit Buntar, Bukit Gantang, Padang Rengas, Kuala Kangsar, Parit,
Pasir Salak, dan Lumut. Pahang pula negeri kedua paling banyak PN berisiko terlepas dengan 7 kerusi iaitu Jerantut, Indra Mahkota, Kuantan, Maran, Kuala Krau, Temerloh, dan Rompin. Seterusnya Selangor dengan 6 kerusi iaitu Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kapar, dan Kuala Langat. Melaka dan Pulau Pinang pula masing-masing 3 kerusi iaitu di Masjid Tanah, Tangga Batu, Jasing, Kepala Batas, Tasik Gelugur, dan Permatang Pau. Johor pula berisiko hilang 2 kerusi yaitu Mersing dan paling menarik kerusi yang sedang disandang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin yaitu pengerusi PN di Pagoh juga termasuk dalam senarai. Selain itu, Kedah dan Perlis masing-masing 1 kerusi parlimen, Kulim, Bandar Baharu, dan Kangar. Sebelum kempen Air Kuning bermula, pemimpin-pemimpin utama PAS telah membuat kenyataan terbuka menyatakan hasrat untuk kembali menaut kasih dengan UMNO. Sepanjang kempen PRK ini, PAS juga tidak banyak menyerang UMNO. Mereka tidak berhasrat untuk membakar sisa-sisa runtuhan piagam muafakat yang ditandatangani sebelum ini. Dengan harapan besar agar puing-puing tersebut boleh dikutip, disusun, dan dipaku semula untuk membina mahligai baru. Walaupun mungkin tidak semudah, seindah, dan sekukuh Taj Mahal, tapi sekurang-kurangnya bolehlah dulu untuk bermadu cinta buat sementara. Sebab itu, Air Kuning akan terus dijadikan medan untuk meyakinkan UMNO BN bahawa kerjasama bersama Pakatan Harapan PH dalam Kerajaan Perpaduan tidak wajar diteruskan. Berbanding menyerang UMNO BN, PN lebih banyak menyerang PMX dan Kerajaan Madani secara umum di Air Kuning. Secara tidak langsung, ini juga memberi keuntungan kepada UMNO BN. Mereka boleh fokus kepada strategi kempen tanpa banyak gangguan. Seterusnya, berusaha untuk mencapai kemenangan dengan majoriti besar yang mereka sasarkan. Ditulis oleh Muhammad Yusri Ibrahim, Pensarah Kanan di Universiti Malaysia Terengganu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.